Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Amin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada tengah hari ini kita dapat sama-sama beriktikaf, dan di samping itu kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sementara kita beriktikaf, saya nak kongsi dengan tuan-tuan nasihat Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala dalam buku Rawdatul Muhibbin. Kata Fudail bin Iyad, man istahwadha alaihi al-hawa wattiba'i syahawat inqata'at anhu mawaridut taufiq. Dalam musim-musim kita ini berada dalam situasi mendengar macam-macam maklumat. Saya tak nafikan ni musim yang panas. Apabila WhatsApp, Facebook, Instagram dan juga laman sosial memainkan peranan setiap saat. Bahkan dalam WhatsApp grup saya ni, saya terpaksa silent kan. Setiap saat ada je maklumat-maklumat masuk daripada semua pihak. Sebab ini kaedah nak mendekati anak muda. Anak muda ni dia tak dengar daripada ceramah panjang-panjang, tapi mereka ambil 1 minit, 2 minit daripada laman sosial. Jadi apa yang saya boleh kongsi dan nasihat daripada Al-Fudail bin Iyad untuk kita semua, sama ada yang tua atau yang muda, kerana sekarang ini merupakan penyebaran maklumat. Dia sebar dulu, betul tak betul nombor 2, sebar dulu. Ini bahaya. Oleh yang demikian, Fudail bin Iyad dia nasihat, dia kata apa? Pertama, man istahwadha alaihi al-hawa wattiba' syahawat. Sesiapa yang membuat dan melihat sesuatu itu dengan syahwat, dengan nafsu. Dia tengok, dia baca dengan perasaan nafsu. Nafsu ni nafsu yang tak baik. Dia melihat dengan perasaan benci. Dia melihat dengan perasaan tak suka. Dia melihat dengan perasaan bias. Dia melihat dengan perasaan tanpa ilmu. Ini dipanggil istahwadha alaihil hawa. Apa asasnya? Balik kepada tafsir. Apabila ulama-ulama mengajar kita perlu mentafsirkan Al-Quran, at-tafsirul Quran bil Quran. Mentafsirkan Quran dengan Quran, mentafsirkan Quran dengan hadis. Tetapi dilarang langsung kita mentafsirkan Al-Quran itu dengan nafsu, iaitu dengan hawa, dengan perasaan kita, dengan apa yang kita rasa sesuai untuk kita. Itu hawa. Macam contoh, orang tafsirkan ayat Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dia tafsirkan, dia kata apa? Bila tak ada paksaan dalam agama, bermakna kamu boleh buat apa saja yang kamu nak buat, sebab Islam tak pernah melarang. Nak tukar jantina, silakan. Nak tukar jantina, silakan, sebab apa? Islam tak pernah melarang. Nak murtad, silakan, sebab apa? Islam tak pernah melarang. Ni bahaya. Dia panggil tafsirul Quran bil hawa. Dia tafsirkan Quran itu ikut apa yang dia nak. Samalah juga kita.
Apabila dapat maklumat, kita mentafsirkan maklumat itu dengan nafsu, tanpa sebarang ilmu. Wattiba'us syahwat, dan mengikut syahwat dan perasaan apa yang orang bawa dalam bentuk negatif. Maka kata Al-Fudail bin Iyad, in qata'at anhu mawarid taufiq, maka terputuslah daripadanya pintu-pintu hidayah. Pintu-pintu hidayah tertutup. Contoh, dia melihat suatu isu itu dengan negatif. Kenapa dia bunuh diri? Ada orang dia tengok, oh, putus cinta. Di sini okey, dia tak ada sampai bunuh diri. Di Korea, di Jepun, bila dia tengok kehidupan dia negatif, di Korea pelakon terkenal tak boleh terima hakikat orang hentam dia dalam laman sosial. Teruk dia kena, akhirnya dia makan pil, bunuh diri, mati dalam batap. Kerana dia melihat situasi itu dengan syahwat, dengan nafsu. Maka terputus pintu hidayah. Tapi kalau kita melihat sesuatu itu dengan ilmu, maka kata Al-Fudail bin Iyad, kamu akan nampak titik-titik penyelesaian. Ni dipanggil falsafah. Tuan-tuan, apa yang dinamakan mawarid taufiq? Pintu-pintu penyelesaian. Dia panggil pintu solusi. Pertama, iaitu ilmu. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Dalam ayat yang lain Allah bagi tahu apa? Allah kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu khabar yang fasik, yang kamu pun tak tahu betul tak betul, tabayyun. Ini sekarang ni bahaya. Oleh sebab itu kita bila melihat suatu perkara itu, kena tengok dengan ilmu, jangan tengok dengan nafsu. Ni hari ni tersebar lagi macam-macam. Musim pilihan raya ni tuan-tuan, macam-macam hukum keluar. Tuan-tuan kena berhati-hati. Saya bidang hukum. Jadi bila tengok, Allah terkejut. Saya kata, macam mana orang boleh keluarkan hukum yang pelik-pelik macam tu? Oleh sebab itu kena hati-hati. Pangkah yang salah masuk neraka. Sudah. Tak bolehlah macam tu. Sebab ini merupakan pilihan raya yang untuk kita membina sebuah negara. Jadi terpulang kepada semua untuk pilih yang terbaik. Tapi kita sebagai orang yang menerima maklumat kena tengok dengan ilmu. Okey, sekarang ni dia bagi maklumat A, maklumat B, maklumat C. So nak pilih yang mana? Pilih yang ada ilmu. So kita nak memilih pun kena ada ilmu. Siapa yang kita nak pilih? Bagaimana keadaan dia? Kena baca banyak. Ni kena membaca. Kalau tidak, tak boleh. Sebab itu Allah Ta'ala turun ayat yang pertama pada Nabi SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Bila sebut, kenapa Allah suruh membaca? Sedangkan membaca itu Nabi masa tu tak boleh baca. Ummi, tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi Allah turun ayat pertama dalam Islam, iaitu bacalah dengan nama Allah. Membaca, maknanya membaca itu boleh membuka pintu-pintu penyelesaian. Itu satu, ilmu. Yang kedua, as-su'al. Yang kedua, lepas kita ada ilmu, kita kena analisis. Analisis bermaksud kita kena banyakkan bertanya. Kenapa? Macam ni kenapa? Macam ni kenapa? Macam tu. Baru dah kita akan tahu. Dia tak boleh terima sebutir-butir, hafal sebiji-biji, tak boleh. Dia kena analisis. Itu sebabnya setiap benda kita kena analisis. Kita tidak boleh orang kata apa terima. Okey. Contoh Habbatus sauda syifa'un likulli da'. Hadis Nabi bila makan, orang kata apa, makan habbatus sauda, ia adalah ubat kepada semua penyakit. Habbatus sauda syifa'un likulli da'. Dia bagi sihat, apa nama? Dia salah satu penawar kepada penyakit-penyakit.
Kita kalau ambil sebiji itu, makan 1 sudu, makan 2 sudu, 3 sudu tanpa ikut sukatan, boleh jalan bang. Sebab dia sifat dia panas. Tu sebab doktor-doktor dia UKM dia nak buat apa nama data ataupun dia kata ni dos ni apa dia panggil sukatan. Nak makan habatus sauda ni berapa banyak, berapa biji nak boleh makan, berapa sudu besar, berapa sudu kecil. Sebab ikut dos. Sebab habatus sauda ni kalau makan banyak sel mati. Ni perubatan. Tu kena rujuk juga doktor-doktor perubatan. Bila makan banyak dia boleh matikan sel. Sel yang dah mati lagi teruk, bertambah sel-sel yang lain mati. Itu sebabnya Nabi SAW dia suruh dalam Al-Quran, Allah kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya. Tengok tu dia panggil analisis kepada hadis. Betul lah Nabi kata makan habatus sauda, saya makan habatus sauda, tapi kena tengok macam mana tubuh kamu. Tu sebab bila jumpa doktor, doktor akan cek, oh awak makan habatus sauda terlalu banyak, dia kena makan sikit, satu hari mungkin 1 sudu kecil. Contoh sahabat saya, profesor di UKM, dia kena COVID ni 2 tahun lepas dia kena COVID. Dia ni pengamal habatus sauda daripada dia belajar lagi. Sekarang ni umur dia 58 tahun. Daripada zaman belajar dekat universiti, dia dah amalkan habatus sauda setiap pagi, setiap tengah hari dan setiap malam. Dia akan amal. Baru ni kena COVID. Bila kena COVID, dia makan habatus sauda, dada dia macam nak pecah. Masa tu dia makan kat Serdang. Dia kena kat Mac kena tahan kat situ. Nak pecah. Dia ingatkan mungkin sebab COVID dia berlawan. Dia makan lagi, nak pecah, hampir dia kata sampai nak pengsan dia kata. Lah kali doktor bawa pergi cek. Doktor kata ada makan apa-apa ke? Ada habatus sauda. Dia suruh berhenti. Bila berhenti dah okey balik. Sekarang sampai sekarang dia tak boleh makan dah. Dia makan dia terasa pedih di bahagian dada dia. Doktor kata dah tak boleh makan dah. Sebab apa? Dia dah menjadi racun kepada kamu. Sebab dah ada bukti-bukti, tanda-tanda tu dah ada. Sebab dia sifat dia panas. Itu satu. Sama juga macam memang hadis Nabi orang memang suruh, Nabi suruh makan, digalakkan makan. Dia tak suruh, digalakkan makan. Apa tu sauda syifaa'un likulli da'. Tapi kena tahu macam mana nak makan benda tu. Sama juga macam tamar. Ni analisis, ni ilmu. Kita kena ada analisis. Tamar, Nabi makan tamar. Tetapi kena tahu tamar itu berapa banyak nak makan. Saya buat kajian tentang penyakit diabetes. Diabetes dengan Profesor Datuk apa nama tu? Kamal daripada HUKM. Dia ni memang kaji dia tentang perubatan semasa. Bila kita buat kajian, tengok-tengok ramai orang kaki kena potong, jari kena potong. Bila tanya balik, pakcik, kenapa kaki kena potong? Kan tak makan ubat ke? Makan. Minum teh tarik ke? Tak minum. Minum air, minum gula? Tak. Makan nasi banyak? Sikit. Apa yang pakcik amalkan sampai kaki kena potong ni? Oh, saya amalkan makan tamar. Sebab tamar itu kan sunnah Nabi. Gitu. Betul Nabi SAW makan tamar, tapi kena tengok cara hidup Nabi. Tu analisis. Nabi SAW makan tamar 3 biji. Kita makan 3 tandan. Tu yang jalan tu. Dia tak boleh makan banyak. Macam apa tamar-tamar. Dia kena makan 1, 2, 3 dah cukup. Kan tengah hari lagi. Dia untuk tambah tenaga sebab gula dia tinggi. Walaupun gula daripada buah. Cuma gula buah ini dia jadi ubat ataupun jadi penawar bila kita sihat. Tapi kalau dah ada penyakit kencing manis, dia kena jaga-jaga. Dia kena rujuk kepada pakar, iaitu doktor. Berapa banyak dia kena makan. Tamar ni pula ada banyak jenis. Ada tamar ajwah, ada tamar sukari. Tamar sukari itu tamar dahlah manis. Dia mandikan pula dengan air gula. Itu dia panggil tamar sukari. Kalau yang murah tu, kalau yang tak yang biasa, yang elok sikit tu dia tak ada gula. Tapi dia tetap manis. Jadi maknanya kena tahu juga macam mana cara nak makan. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalam pemilihan buah tamar. Pun kita kena ada ilmu, kena ada analisis. Ini kan pula memilih pemimpin. Lagilah kena ada ilmu dan kena analisis. Yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara penting untuk mendapatkan
mawarid at-taufiq, dipanggil mawarid, pintu-pintu hidayah, pintu-pintu solusi. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hilangkan, buang segala sifat ego. Kita tak boleh sombong. Dalam ilmu ni kita kena sentiasa terbuka. Kalau nak bawa kita punya ego sampai bila-bila pun kita tak akan berjaya. Tak boleh. Itu sebab Nabi sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Kamu profesor macam mana pun tuan-tuan, kalau jumpa profesor, kalau pergi universiti, pergi mana-mana, jumpa profesor, profesor ni dia paling tinggi lah martabat dia dalam bidang ilmu, tapi bukan semua dia tahu. Profesor, kalau bahagian ekonomi, ekonomi ni luas. Profesor dalam bidang apa? Ekonomi mana? Macam pengajian Islam saya. Pengajian Islam ni luas. Dia ada dakwah, dia ada syariat, dia ada akidah. Dalam dakwah dia ada lagi pecahan-pecahan. Dalam syariah, macam saya syariah. Syariah ni banyak pecahan dia. Dia ada dalam bakar ekonomi, profesor dalam ekonomi Islam. Ada dalam bidang fatwa, ada dalam bidang apa lagi? Dalam bidang faraid. Dia ada dalam bidang jenayah, undang-undang syariah, jenayah. Dia ada undang-undang kekeluargaan. Pecah lagi banyak. Jadi maknanya ilmu tu takkan boleh kita kawal semua. Dia oh ini hebat ni, dia seorang profesor. Dia bukan profesor, dia pandai semua, tak ada satu benda je. Macam saya kaji tentang hukum, maka bidang saya tu je lah. Kalau orang tanya tentang akidah apa tu, saya kata pergi tanya profesor akidah yang jaga bahagian akidah tu. Dia akan lebih tahu sebab dia mendalami benda tersebut. Jadi kalau kita semua kita nak sapu, tak boleh. Ustaz lah, dialah ustaz, dialah doktor perubatan, dialah engineer, dialah arkitek. Selamat kita tuan-tuan. Itu sebabnya Nabi SAW dalam pentadbiran Nabi pecah-pecahkan. Ada yang pakar dalam bidang ekonomi, dia letak siapa pakar dia. Dia ada Abu Bakar, ada Osman, ada Abdul Rahman bin Auf. Dia ada pakar dalam bidang pemikiran. Siapa dia? Apa nama? Abdullah bin Abbas, antara pemikir. Tapi dia kaitkan dengan tafsir. Itu sebab Nabi doakan dia. Itu antara anak muda yang Nabi bangunkan. Ni antara anak muda yang hebat. Dia ada Zaid bin Haris. Ini antara pemikir dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita kena letak ego kita tu jauh. Kita tak boleh nak ego, nak sombong. Terima sesuatu bila nampak benda tu fakta. Kalau kita salah, tarik balik. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, tengok, ini mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain tau. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Iza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalaulah aku punya pandangan ni kamu rasa tak betul dan kamu jumpa hadis yang lebih tepat daripada apa yang aku punya, maka ambillah yang hadis sahih itu. Jadi itu juga adalah mazhab aku. Tengok cara nak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sangat tawaduk. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, semoga dengan maklumat-maklumat yang tersebar hari ini kita akan dapat mengatasinya. Sebab sekarang ni risau juga, terlalu banyak ya anak-anak muda, terlalu banyak. Hatta anak saya dekat universiti yang tingkatan 4 pun, kamu tingkatan apa? Tingkatan 3, anak saya tingkatan 4. Tingkatan 4 ni pun pagi-pagi dia kata, "Papa, banyak betul pak, penting. Yang ini hantar, yang ini hantar, nak tak tahulah. Semua pemimpin baik dia." Tengok. Kadang-kadang esok pagi dia bangun lain pula. Dia kata, "Papa, hari ni adik baca lain pula lah." Kenapa? Semua pemimpin jahat pula dah. Sebab apa? Maklumat banyak sangat hari ni. Jadi oleh sebab itu kena ada ni mawarid taufiq ni yang disebut oleh Imam Al-Fudail bin Iyad. Maknanya kena ada ilmu. Nombor 2, analisis ilmu yang kita dapat, maklumat yang kita dapat. Nombor 3, jangan ego dan sombong. Jadi kalau 3 benda ni, insya-Allah kita datanglah apa-apa maklumat, kita boleh memilih dan kita boleh menganalisis dengan baik dan betul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita dan banyakkanlah berdoa tuan-tuan ya perempuan yang dikasihi sekalian. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita semua untuk memilih pemimpin yang terbaik. Ya, hari ini khutbah pun tentang pemimpin yang berintegriti. Semoga Allah bagikan kita ini hidayahlah yang terbaik. Pilihan-pilihan tuan-tuan dan anak-anak keluarga, itulah yang terbaik.
So sebelum buat apa-apa keputusan, ilmu kena ada. Banyakkan kita buat penyelidikan terhadap calon-calon itu. Nombor 3, kita tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup 3 benda tu dah. Dan semua kita menghormati antara each other. Ya, tak perlulah kita nak gaduh sana sini sampai bawa dia orang tu sampai masuk parlimen, dia orang dah selesai, dia orang minum kopi sama-sama. Jadi kita takkan nak gaduh. Yang penting kita punya negara ditadbir oleh orang yang amanah, bersih dan tidak ada perkara-perkara yang boleh merosakkan bangsa, agama dan negara, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mana ni? Orang habis kuliah. Tak termenung apa? Okey. Jangan risau. Ikut ustaz, kita pergi seminar Cinta Kutil Jannah 10 Disember, hari Sabtu, bermula 8 pagi sampai petang. Bagus ni, dekat mana? Nasyurul Quran Putrajaya. Sebab ada Datuk Hafizah Musa, ada Ustaz Abdul Khairi. Dia je kau hilang aku. Tu. Ada Abang Syamsul Ban. Ingat ni pampan. Tu lah. Bawa ke rumah. InsyaAllah. Ada tu penyelesaian, jangan risaulah. Ada biasa kahwin mesti akan ada masalah. Ustaz pun ada masalah. Tu baru tak masuk sini.